Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni serta menerima amal ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak minta tolong sekali, boleh tak? Ni abang-abang, Pak Long yang duduk kot ni, kita main penuh kot ni dulu, boleh tak? Sekali bagi tang ruang pintu tu bagi kawan-kawan kita hak baru nak main tu, dia baru duduk. Nah, kita minta tolong Ustaz. Maduk belah ni sikit apa? Jarang saya duk minta orang ubah, dia tak ubah ni tuan-tuan ni. Jarang. Ada yang tak ubah pun 3 hari lepas tu tak ada terus lah. Terus ubah daripada dunia pergi ke alam barzah terus. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, malam ni Allah Ta'ala masih berikan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu tuan-tuan di dalam majlis ilmu dalam masjid kita ni. Saya memperingati diri saya dan tuan-tuan sekalian yang mana yang masih belum niat i'tikaf, mailah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis penawar hati. Kita sampai kepada, kalau kitab saya muka surat 44, kita masuk keterangan hadis yang ke-13. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Keterangan hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa sifat takabur sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gostan balik sikit, kita tengok hadis tu sikit. Tidak, dia tak faham. Nabi SAW bersabda daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kata pada dia, la yadkhulul jannah, takkan masuk seseorang itu ke dalam syurga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr,
orang yang ada di dalam hati dia sebesar zarah sifat takabur. Nabi kata, orang yang dalam hati dia walaupun sebesar zarah ni ada sifat takabur, dia ni Allah Ta'ala takkan izin untuk menduduki dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam hati sebesar zarah ada sifat takabur, jangan ingat nak boleh masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Syurga ni bukan kata mak bapak kita. Kalau kata mak bapak kita, kita ikut dan nak masuk. Syurga bukan kata tok nenek kita yang boleh ikut dan nak masuk. Syurga ni kata Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi masuk, tak boleh lah. Sebab tu keterangan hadis ni Syekh kita kata pada dia, orang yang memakai sifat takabur ni menjadi pakaian dia, Allah Ta'ala sangat murkai. Sebab sifat tu layak dipakai oleh Allah Ta'ala saja. Lain daripada Allah, jangan duk pakai. Siapa dia kita yang nak pakai, yang nak rasa takabur ni tuan-tuan? Aba wastakbara. Kerana sifat itulah iblis dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dia tak boleh masuk syurga, nak pergi mana akhirat ni tuan-tuan. Akhirat ni dia ada dua ya. Sama ada yang lepas ke syurga ataupun kena terajak masuk dalam neraka. Dua tu ya. Dia tak ada tempat ketiga. Atas pagar tak ada. Jenis duduk atas pagar di dunia ni hanya dengan duk harap syurga, nanti di akhirat boleh duduk atas pagar. Dia kata saya duk doa, saya doa lah saya pun. Hang doa apa? Duk doa ke Allah mu tak boleh masuk syurga pun di akhirat kelak. Duduk atas pagar jadilah. Kalau malaikat mai terajam pagar tu, hang lebih belah mana? Tak duk kira nak duduk atas pagar. Daripada dunia sampai akhirat, duk kira nak duduk atas pagar. Jenis ni tuan-tuan, kau belah baganyok ni pun ada. Dia kira atas pagar ya. Politik sudahlah atas pagar. Akhirat pun nak duduk atas pagar. Fikir malaikat mai tendang pagar tu, hang duduk belah mana? Betul lah tuan-tuan, Imam Syafi'i dia buat tu, ilahi lastu lil firdausi ahla tu. Ada mangkuk seorang, dia kata, hak ni syirik. Syirik ada mangkuk ni. Tanya dia buat syirik, dia kata yang ni nak duduk mana, syurga pun tak mau masuk, neraka pun tak mau pergi, akhirat kelak bukan ada RNR. Amboi tuan-tuan, kita mau tak bercakap, orang tak tahu kata bodoh, buka mulut kompom bodoh. Kan? Kompom bodoh. Tak buka mulut tak tahu bodoh, buka mulut kompom bodoh. Puak ni dia bukan boleh kira puak ni bodoh lama tak ada habis, mai bodoh baru pula. Anjena lawan. Puak ni bodoh lama pun tak habis, dia mai bodoh baru pula, anjena lawan. Lepas tu kita minta ke Allah, ya Allah, aku ni mau teropong diri aku ni. Aku tahu aku ni tak layak nak masuk dalam syurga-Mu. Aku tahu sifat sedap ke diri tu. Aku ni ya Allah, kalau aku tengok, kalau aku suluh, kalau aku perhati diri aku ni, aku tahu aku ni tak layak nak masuk syurga. Ni balong-balong aduk belah ni, mai depan sikit. Pintu tu kita bagi orang hak baru nak mai masuk, boleh ada mai depan sikit. Tuan-tuan ni yang takut duduk dekat-dekat saya ni pasal apa? Bukan saya nak suruh ambil, suruh jawab soalan. Ramai dekat sikit. Bagus orang sini. Jenis tak ketegak tu, hak tu bayar jumpa. Dan semua orang tahu kan saya nak puji game baganyok ni. Jenis tak ketegak, ada lain nama dia ketegak. Suruh mai tu dia tuai pungkok bang rinci, tak mai dah. Sebab tu tak layak orang macam ni, kata Tok Syekh kita, jangan harap nak boleh masuk dalam syurga. Tak layak. Allah takkan bagi orang macam ni duduk dalam syurga. Bila tak boleh duduk dalam syurga, tak mana tempat mereka, Allah akan minta malaikat sumbat mereka ni ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min zalik. Allah, letih. Orang yang sombong berarti ia merebut sifat kebesaran yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang sombong.
Orang sombong ni tuan-tuan, dia dah merebut sifat yang layak dipakai oleh Allah Ta'ala saja. Allah dia nak sombong, dia punya pasal lah. Sebab apa yang kita ada ni semua hak dia. Yang kita nak sombong ni bersifat. Lah ni yang kita nak sombong ni bersifat. Sombong benda yang bukan milik kita. Sadik ke tak? Minta pinjam kereta ke orang. Pak Su, mai pinjam kereta Ustaz Pak Su. Ustaz nak pakai apa hari? Mai lah Pak Su. Jangan duduk terhaka ingat nak murid kata guru. Pak Su pun bagi kunci kereta. Saya pun naik kereta Pak Su. Duk pergi bawa janda mana, kanak dara mana. Duk belagak dengan kereta benda orang. Sadik ke bodoh orang ni? Sadik ke bodoh tuan-tuan? Sombong dengan hak orang, bukan kereta benda hang. Kalau kata benda hang sekali pun bukan hak hang, hak bank. Tuan-tuan, lah ni kita nak sombong. Orang ni dia akan jadi sombong bila mana dia merasakan apa yang ada pada diri dia itu adalah satu kelebihan. Sebab tu ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali dan sebagainya, mereka ajak kepada kita, apa yang ada kepada kita bukan hak mutlak kita, tetapi pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ni kena faham, ni kena tanam dalam kepala. Apa yang ada kepada kita bukan milik kita, tetapi pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bukan milik kita. Jangan sombong. Understand? Kalau hak kita, silakan. Kita rasa kelebihan, ni masalah kelebihan. Aku ada benda lebih, kata benda lebih, ini kelebihan. Dia tak rasakan benda tu pinjaman. Dia merasakan benda tu kelebihan. Kalau dia rasa benda tu pinjaman, dia takkan sombong. Hang ada ilmu lebih. Ilmu lebih yang ada pada hang bukan kelebihan, tetapi pinjaman. Ni maklum belakang terai, rasa lawa terlebih. Sombong. Sebab apa dia? Rasa lawa terlebih. Contoh, maklum ada tarik muka. Contoh. Maklum. Oh maklum oi. Contoh. Dia duk rasa kau belah ni, dia yang paling lawa. Dia rasa tu kelebihan. No. Sebab tu kena faham, Imam Al-Ghazali kata, apa yang ada kepada kamu bukan kelebihan, sebenarnya pinjaman. Ni kena pegang. Bukan satu kelebihan, tetapi pinjaman. Apa yang ada pada kita? Aku ada ilmu lebih, pinjaman. Aku ada yang tu lebih, pinjaman. Pinjaman daripada siapa? Minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dia layak lah dia nak sombong, sebab dia tak biar duk bergantung pada siapa. Yang masalah kita tuan-tuan, gantung kat orang tak habis-habis. Gantung. Jangan duk rasa tak bergantung. Gantung dekat Allah. Yang nu nak kena minta, yang ni nak kena minta. Habis tu anak kena sombong apa? Dengan orang, hang kena bergantung tak? Kena minta tolong. Awak hang kaya, hang tak payah nak minta tolong orang susah. Mau mati hang boleh keh kaki hang habis lubang neri. Mau hang mati hang boleh duk keh kat kandang hang jalan neri. Cuba abang mai tak? Kalau hang boleh keh kandang hang masuk dalam kubur neri, hang pergi buat lah. Tak ada, tuan-tuan ni tak ada. Tuan-tuan cuba tengok mati ni tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan cuba tengok realiti tanah. Kita ni Allah Ta'ala cipta daripada apa dia? Air, api, tanah. Min turab. Tanah. Bila kita mati, kita ditanam di mana? Tanah. Dalam tanah. Betul tak? Islam kita tak ada bakar-bakar apa. Agama lain tu, mereka punya kepercayaan, jangan kata apa dia. Nak, apa ni ustaz, mereka ni bakar apa, tak apa. Tu kepercayaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kita bukan nak tikai hak kawan-kawan rakan-rakan kita nak Muslim. Tak, kita ambil yang Islam. Kita ni Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Bila kita mati, kita akan ditanam juga ke dalam tanah. Tak ada tuan-tuan orang kejam kita layak, tak ada.
Dia kata tu ustaz, yang tukih bunuh. Kalau normal lagu kita ni tanah, tuan-tuan, ni tanah. Tanah. Mak. Tempat lah berbeza. Macam kita rakyat Marhain ni dia panggil tanah perkuburan. Dia tak? Kalau yang diraja dia panggil makam. Hak geng-geng apa nama, hak jenis-jenis wan negarawan, lepas tu dia panggil pusara. Beza, tapi tanah juga. Tanah lagu kita, mana ada tanah topsoil, tanah ni apa? Mana ada tanah topsoil, tanah apa? Tanah. Cuma raja dia panggil makam dia raja. Macam kita tanah perkuburan. Duk belakang masjid. Duk tepi masjid. Ha, tu kita. Kalau hak jenis negara-negarawan dia buat dekat masjid negara, pusara. Sama, tanah. Hang aku ciptakan daripada tanah. Bila hang mati, kita dikembalikan balik kepada tanah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita tanah? Dan kenapa kita akan balik pada tanah, tuan-tuan? Sebab tu, tuan-tuan, kenapa hang falsafah tanah? Ada sebab duk nak fikir. Ha, ni mau tak main kuliah Maghrib malam ni, tak faham. Mujak main, tuan-tuan. Kita suruh peringat juga. Mujak main. Dah lah mujak main, mujak tak lena lagi. Kalau main lena pun tak guna juga. Jenis lena ni pun tak tahu nak habaq, tuan-tuan. Celah mana dia berjaga pun tak tahu. Khatib baca khutbah dia lena. Dia tambah masjid, tuan-tuan, pula jamu dulu kan khutbah dulu. Jamu ulum dia tutuh lena cerah. Hak khatib duk baca apa mata steam, dia kata aku pun mengantuk juga. Tak tahu, tuan-tuan, saya jenis tak orang nak faham jenis suka lena ni. Tak tahu. Kadang-kadang dia bawa minyak cat kapak 4 botol. Lena. Sapu. Bini dia kata nak ambil minyak cat kapak 4 botol balik, duk bubuh mata dia balik. Lagi sejuk lagi dia steam. Tuan-tuan, tak tahu celah mana dia nak jaga, tak tahu. Ustaz mengajak kuliah Maghrib, dia lena. Khatib baca khutbah, dia lena. Ustaz main ceramah, dia lena. Tak tahu celah mana dia jaga. Mujuklah malam ni tak ada lena. Mai kita tengok tanah. Allah cipta kita daripada tanah. Dan bila kita mati, Allah Ta'ala suruh kita dikebumikan juga di dalam tanah. Tuan-tuan cuba tengok. Tanah punya sifat ni, tuan-tuan. Tanah punya perangai. Kena jadikan tanah punya perangai tu pakaian kita. Perangai tanah, sifat tanah tu pakaian kita. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan, tanah. Apa yang hang tanam, hak tu yang akan dapat hasil. Betul tak? Tuan-tuan tanam durian, dia terbit buah apa? Tanam pokok durian, dia terbit buah apa? Durian. Tanam pokok selom, dia dapat daun apa? Daun selom. Tak tahulah baganyok tanam pokok selom terbit pokok biak. Betul tak? Hang tanam pokok nangka, dia terbit buah nangka. Hang tanam pokok padi, dia terbit buah padi. Itulah kita, tuan-tuan. Apa yang kita buat, itu yang kita dapat. Ni tanah nak ajar kita. Tanah, hang tanam apa, dia terbit yang tu. Hang tanam pokok cempedak, dia terbit buah cempedak. Hang tanam pokok durian, dia terbit buah durian. Hang tanam pokok manggis, dia terbit buah manggis. Sama dengan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang hang buat, yang tu yang akan terima. Apa yang hang buat, apa yang hang buat, yang tu yang hang akan terima. Hang buat baik, hang terima benda baik. Atas dunia hang jaga semayang, hubungan dengan masjid, ada kuliah mai, hang balik di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan tu hang yang akan dapat. Tapi kalau hang buat benda jahat, kuliah tak peduli, ceramah tak main dengar, semayang haram dak, masjid dia anti, ada, dia jadikan masjid ni musuh dia, bodoh kan cerdik? Dia jadi
jadikan masjid tu musuh dia. Bodoh ke bangang? Tuan-tuan pilih. Bodoh ke bangang? Dia tak bodoh sekali. Bodoh ke bangang? Dah pilih satu lah. Bodoh dia boleh buat kira kita, tuan. Bangang ni banyak salah kira ni. Mengaji tak. Orang buat amalan guna ilmu, dia buat amalan. Orang tua kata apa buta? Apa dia buta? Buta perut, Tok Imam kata. Betul. Tok Imam kita tak boleh bangkang. Kena betul. Dia abang tak betul pun kita kena kata betul. Buta perut betul lah. Buta perut betul lah. Orang buat dengan ilmu, orang buat buta perut betul. Tapi satu lagi Tok Imam tu. Nak apa dia? Membabi buta. Tuan-tuan duk guna yang perkataan tu, tapi tuan-tuan tak tahu maksud membabi buta. Saya tanya dekat seorang profesor bahasa. Saya kata duk jadi pencen lah. Saya pergi ceramah di belah Bangi tu, saya jumpa dia. Dia berkata, ni Ustaz, Profesor Datuk ni, dia dulu ni pakar syarah dalam bidang bahasa. Oh, saya kata jumpa bagus ya. Masa duk makan, saya kata, Prof, nak tanya sikit. Dia kata, ada apa Ustaz? Dia ni Datuk, Profesor Datuk Seri. Kita tiang Seri lah, dia Datuk Seri. Saya kata, bersiapa dia duk kata ni perkataan membabi buta? Buat tak ada perkataan lain lah. Hang ni betul-betul membewak buta. Tak ada. Dia ada tak dia punya kata-kata tu? Kalau anjing, dia kata umpama anjing korak. Betul tak? Hang ni betul-betul anjing korak. Tu pepatah Melayu tu. Anjing korak. Pekak badak. Awak dia tak tukar hang ni membadak buta membadak. Tukar pula hang ni betul-betul pekak babi. Tak ada. Pekak badak membabi buta. Betul tak? Betul tak? Kata betul, saya tak mahu cerita. Dia ada menatang tu, dia ada kata-kata dia. Anjing korak, badak kenangan pekak, buta babi. Saya tanya dia bersiapa? Dia kata, Ustaz, orang tua-tua letak perkataan ni betul elok dah. Dia kata. Saya tahu siapa? Dia kata babi ni Ustaz. Boleh ke sebut babi? Boleh ke? Nak buat lagu mana menatang tu memang nama tu. Kadang-kadang saya tak apa nak faham orang tak kisah sebut. Dah memang menatang tu nama tu. Saya pergi mengajak di ceramah di Buntak, Parik Buntak. Habis ceramah mai ada satu haji tu, dia mai tegur saya terima lah. Dia kata, Ustaz, saya anggap Ustaz macam anak saya. Ya, terima kasih. Ni ada benda saya nak tegur sikit boleh tak? Silakan. Benda tu kalau betul saya kena pakai. Tak betul saya tak pakai. Betul saya kena pakai. Ada orang tegur. Orang tegur kerana orang sayang. Saya pegang tu. Dia kata, Ustaz, kalau ceramah boleh tak jangan duk sebut dalam masjid ni perkataan babi. Tak elok. Oh, saya kata tu nak sebut apa Haji? Ustaz sebut khinzir. Oh, khinzir tu makna apa Haji? Khinzir tu babi lah tak? Haji sebut boleh pula. Saya sebut tak boleh, Haji sebut boleh pula. Dah mendatang tu nama tu nak buat lagu mana? Tuan-tuan. Nah. Babi ni, tuan-tuan cuba tengok babi. Kenapa orang Melayu letak membabi buta? Babi ni kalau dia celik pun dia kira serondoi, tambah dia buta. Profesor dia bang saya. Dia kata, Ustaz cuba tengok babi. Babi ni waktu dia celik pun dia rodoh ikut dan dia. Tambah buta. Boleh faham tak? Dia celik pun dia talar tu betul ya. Tuan-tuan bayang kalau dia buta. Oh, saya kata betul ya nak. Sebab tu orang kalau jahil, tak ada ilmu dan dia tak mau nak menuntut ilmu, lebih teruk daripada babi buta. Kalau babi celik tak ni babi buta. Sama dengan kita. Kalau kita ni tuan-tuan, orang tak mau pakai, orang hina kita lebih daripada anjing korak. Anjing tu pun dah satu penyakit dah, najis.
najis berat, korak pula. Kalau dia tak korak pun kita ni tak boleh pegang dia saja-saja. Tuan je lepas buat apa nama dulu ni, bawa anjing ramai-ramai pergi peluk. Tu kerja bodoh tuan-tuan. Ingat tu, anjing dengan babi ni dia najis berat, nama dia Mughalladhah. Dulu tuan-tuan ingat tak lepas buat tu? Apa nama I want to touch a dog apa dulu ni? Duk orang bawa petang tu pergi anjing ramai-ramai ke dekat gambar la haula wala quwwata illa billah. Ni puak-puak liberal ni. Saya masa tu wartawan minta saya komen, saya jawab mudah ya. Saya kata dia najis ni dia ada 3. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni, yang pertama najis berat, yang kedua najis pertengahan, yang ketiga najis ringan. Berat nama dia Mughalladhah. Tengah nama dia Mutawassithah. Hak ringan nama dia Mukhaffafah. Kalau najis berat pun dia boleh buat program pegang anjing ramai-ramai. Saya nak cadang juga kepada penganjur tu, buat pula minggu depan, next week buat pula upacara pegang najis pertengahan, tai. Bakat berak bulan terpawai, pergi dekat taman-taman mana tu, bakat tukar terpawai tu. Tapi kena tulis lah tu tahi. Takut bini kita ingat bubuk suara. Tulis hang tu tai. Takut bini kita ingat bubuk suara. Bawa tai tu lan terpawai, pergi dekat taman tu tukar. Hang ambil tai ekor, kau ambil tai hang, pakai duk ramai-ramai. Macam mana buat tu? Kalau najis berat pun boleh buat, bukan najis pertengahan nombor tak boleh buat. Tu kata tuan-tuan, sel otak tak bersambung. Ni kita nak buat amalan ni, dia kena ada ilmu. Nak buat amalan, dia kena ada ilmu. Sebab tu main mengaji ni Pak Long, tanah. Apa yang hang tanam, yang tu yang hang dapat. 2. Tanah ni perangai dia apa tuan-tuan? Hang menyakiti dia, dia tetap membalas kepada hang dengan balasan yang baik. Tuan-tuan nak korek tanah, tuan-tuan pergi cium ke tuan-tuan pergi, dan nak tanam pokok, tuan-tuan cium ke tuan-tuan korek? Tak tanam pokok. Tanah nak tumbang tanah nak tak. Kan tuan-tuan kena korek. Korek dengan apa? 3 benda. Cop, cangkui, dejeh. Betul tak? Dejeh. Ini mengenai dejeh ke? Yang korek satu tu. Jadi tuan-tuan kata kasar pula, dia pun Wahabi kerak pula video saya. Dalam masjid panggil dajjal. Memang menacang tu kita orang utara panggil dajjal. Hak korek macam satu tu. Betul tak? Kan sini ada lain. Tak ada ustaz, kami panggil dajjal. Hai tak. Sama betul kan? Hak macam satu tu. Dia 3 ni yang kita korek. Yang pertama cok. Cok no. Tikam bumi ni. Tum. Lepas cop dia buat macam kuih, kena batu keras, dia korek guna dajjal. Bila tanam pokok, tutup tanah elok-elok, hang jurui, tumbuh tak pokok tu tuan-tuan? Ada tak tanah kata korang ajak betul? Teruk aku tak nak buat keluar buah lah. Tak ada. Tu sifat yang kita kena ambil. Orang buatlah lagu mana pun tuan-tuan, kalau boleh. Tapi saya yang ni pun saya tak boleh nak buat. Balas baik. Tu dulu saya pernah kata tuan-tuan, satu kata-kata, orang buat baik, kita balas baik, itu biasa. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu manusia. Orang buat baik, kita balas jahat, itu celaka. Orang buat jahat, kita balas baik, itu luar biasa. Betul tak? Orang buat baik, kita balas baik, biasalah tuan-tuan. Orang buat baik, kita balas baik. Orang bagi duit, kita salam, baik. Dia bagi duit kat kita, baik, kita salam, peluk, cium dia pun baik. Ambil baik nak abah nak Pak Long kita tu nak cium abah tak mau, tak baik 50. Baik ada makna tu. Pak betul abang Jamil kata.
Bini nombor 3 Cik Rohani. Abang Jamil betul-betul nak pergi kutip duit rumah sewa. Aku bukan nak datang kutip duit rumah sewa. Aku nak baiki rumah sewa. Baik abah ya Abang Jamil, baik, ada makna tu. Baik. Kita pergi rumah dia, dia jamu kita ayak, kita nak balik, kita bagi kat dia buah hulu, dia buat baik, kita balas baik. Biasalah tuan-tuan. Biasalah. Dia buat jahat, kita balas jahat. Tu manusia. Tu sifat manusiawi. Kawan tu buat jahat, hang balas kejahatan dia dengan kejahatan. Itu sifat manusiawi. Kalau ada yang tu confirm dia tu manusia. Haram celah kuih betul. Awak siapa? Hutang aku tak bayar. Dia naik kereta, dia nampak kawan tu, dia kona kereta masuk jalan kawan tu lepas lampari. Kawan tu tak bayar hutang, dia acah lagu tu. Manusia. Tapi kalau orang tu buat jahat, dia balas baik, itu luar biasa. Ni tuan-tuan, hak cakap pun belum tentu boleh buat. Ni hak cakap ni belum tentu boleh buat. Tengok senang lah. Orang buat talak, kita nak balas baik. Ni siapa boleh buat, angkat tangan kau nak tengok muka pembohong. Siapa boleh buat, angkat tangan kau tengok muka pembohong. Orang buat jahat, ang boleh balas baik. Tara Rasulullah, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Tapi kita tuan-tuan, ulama, ya. Ayah saya pun sama. Orang buat jahat, dia duduk belah baik tu. Kadang-kadang kita minit hangat. Kawan tu kencing dia duit. Kencing dia betul. Bukannya sikit tuan-tuan, 15,000. 15,000. Duit lembu korban. Adalah 1 tahun dulu ni. Dia nak buat lembu korban. Dia bagi kat kawan tu duit 50. 3 ketui. 15,000. So kawan tu pergi bayar. Kawan tu haram tak pergi bayar. Sampai habis korban pun orang duk bunyi, datuk tu mengajak yang pandai hutang tak bayar. Dengar kat orang kanan ayah saya dalam kampung tu. Orang kanan ni pun dia tak betul bertanya ayah saya. Dia kata, Pak Lang, betul Pak Lang tak bayar duit lembu? Aku bayar semua dah, bagi kat kawan tu bayar semua. Betul, kawan kanan, orang kanan ayah saya pun pergi jumpa dengan kawan tu, panggil hak yang duit yang tak bayar tu pun mai. Hak kawan yang pergi solat duit pak saya tu pun mai. Pak saya pun ada. Jumpa 6 biji mata. Teriak kawan tak bayar. Yang pun minta maaf. Kawan tu pun jadi baik dengan ayah saya. Hak kawan kona ayah saya, kencing ayah saya ni, lepas 2 tahun sakit, dia nak pergi operate, mai jumpa ayah saya. Ayah saya bagi pula duit, bukan dia pinjam, hadiah 23,000 bila pergi operate. Kita ni hangat. Kami anak-anak kata kami tak halal. Ya, kita bukan duit hamba. Ni ayah saya tuan-tuan. Hang buatlah jahat kau mana pun dia balas baik. Hak tu kita kalah. Tuan-tuan, yang ni kita kalah tuan-tuan. Buat jahat balas baik. Tanah dia abang lagu tu. Hampa menyakiti aku, hampa korek aku, hampa rojoh aku, tapi aku akan bagai kebaikan kepada hampa. Tuan-tuan tambah dia buat menang. Mengalah tak cukup masuk kobotah, masuk traktor. Tak cukup nak bagi tak Allah tuan-tuan, masuk mesin padi karau. Dia bagi padi. Ni yang kata manusia ni tuan-tuan, mai daripada tanah akan balik pun kepada tanah. Hampa kena belajar falsafah tanah tu lagu mana. Boleh faham? Jangan duk sombong. Ada kelebihan sombong, jangan. Mereka tak mana tak mana tu silap dah. Berderah muka surat ni. Maka sesiapa yang cuba merebut sifat itu daripadanya, ia akan memusnahkan orang itu dan menjerumuskan ke dalam jurang api neraka. Siapa yang duk pakai pakaian sombong, Allah Ta'ala takkan bagi pakaian itu kepada hang. Kemudian kalau kita melihat cerita antara Nabi Adam alaihissalam dengan Iblis,
Tu Syekh kita kata kau stand balik, renung balik, fikir balik, tengok balik cerita di antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah. Jelaslah kepada kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengusir iblis daripada syurga oleh kerana sifat takaburnya, tak mau nak sujud pada Nabi Adam. Dia bukan tak mau sujud dekat Allah, dia tak mau sujud dekat Nabi Adam. Allah Ta'ala suruh iblis hang sujud kepada Adam, iblis tak mau. Sebab apa? Aba wastakbara. Dua, iblis dia bukan tak mau sujud dekat Allah. Sebelum tu dekat Allah dia sujud ke tak tuan-tuan? Dia sujud ke tak? Yang dia ingkar bila mana Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sifat bangga, juak, orang kata juak, merak bui. Boleh tuan-tuan? Kalau kita kata takabur, dia tak ubah nak faham. Terjemah mai bahasa kita merak bui. Dia baru sedap dia tak? Dia kena guna bahasa kita ke? Sombong, tak ada belagak nak mempuih. Itu bahasa kita. Sombong tu orang KL, kita belagak nak mempuih. Ya lah tuan-tuan. Bukan kita tak kenal hang siapa? Iblis. Dekat Allah dia sujud, dekat Nabi Adam dia tak mau sujud. Mai pula orang kat dalam kampung kita, dekat Allah pun dia tak mau sujud. Mana teruk dia dengan iblis? Cuba abang tuan-tuan, mana teruk anak cucu kita dengan iblis? Mayang buat haram tak mau, sujud dekat Allah tak mau. Mana teruk anak hang dengan iblis? Mana teruk menantu hang dengan iblis? Mana teruk cucu hang dengan iblis? Sahabat mai balik mai raya haji baru ni, subuh haram tak mayang, mayang raya tak nak tinggal. Ke mazhab apa pun tak tahu, mazhab apa pun tak tahu. Nak kata Wahabi pun tak. Wahabi mayang subuh, ni subuh tak pernah mayang, mayang raya tak pernah tinggal. Lewat pun mai. Dia jaga-jaga 8.30. Allah tak nak mandi pukul 9 baru habis. Dia sampai masjid, imam duk baca khutbah, dia kata mujuk lagi dan. Dia pening dah. Dia buat pening dah mayang raya dengan mayang Jumaat. Dia kata mujuk lagi dan. Dengan kepiah 3 inci sengit bila kutu tu masuk. Mak kilau. Duk lagu ni punya kepiah ni. Sampin bunga mangga selumbun belah kiri. Mai duduk depan. Tu imam duk baca khutbah apa heran. Datang ni baru mai ke apa? Dia pun lagu muka tak bersalah. Duk dengar khutbah lagu muka tak bersalah. Habis baca khutbah barakallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Sandak bi tongkat dekat dinding. Turun-turun salam-salam dekat balik. Dia heran. Dia kata pok ni tak mayang ke? Dia kata. Jenis main masjid setahun sekali. Mayang raya, mayang dulu baru khutbah. Mayang Jumaat, khutbah dulu baru mayang. Dia duduk keliru dua tu. Ada tuan-tuan, ada. Lewat pun main. Subuh haram tak nak mayang. Dia balik rumah sampai kampung lewat. Dia tengok mak dia esok mayang kira apa mak? Esok mayang awal lagi 8.30. 8.30 mak 7.45 mak gerak lah. Mak geraknya mesti benda yang gerak je. Pak dia kata awak tak gerak subuh hak tu tiap hari bang. Hak ni setahun 2 kali. Mak tu pun peguam bela. Mana teruk anak hang dengan iblis? Cuba tanya, mana teruk anak hang dengan iblis? Ni kasar gila tapi nak abang tu lah tuan-tuan. Betul orang tak apa nak heran kepada kita saya nak abang. Pegangan kita terhadap agama ni tuan-tuan. Orang tak apa nak heran sebab lemah. Sebab tu yang orang boleh hina agama kita ikut dan. Tuan-tuan cuba tanya tengok. Pasal apa hari ni orang tak berapa nak hormat pada agama kita? Sebab jawapan dia, sebab kita. Orang tak berapa nak hormat dekat agama kita ni sebab apa dia? Sebab orang tengok kita tak serius dalam beragama, tak serius dalam membela agama. Tak serius. Ini tuan-tuan tengok hina Islam, apa yang dapat?
Saya nak abang kat tuan-tuan lah, saya nak cerita kat tuan-tuan. Puak-puak ni dia nak tengok kita orang Islam ni tuan-tuan, tara mana dia buat isu ni, dia kerik cerita ni lepas viralnya cerita Mat Kilau. Betul tak? Apa 80 juta ke 90 juta punya kutipan tu. Tak payah duk iri hati lah rezeki lepas nak buat lagu mana. Pergi lah tengok. Tak lah habis kot lah kot. Saya dah nak pergi tengok itu, bini saya ajak. Kalau ikut hati saya tak mau pergi tengok dah. Kita tahu dah cerita Mat Kilau. Saya dah baca cerita Mat Kilau ni dah lama dah. Gamak Mat Kilau berada di rumah saya. Hak gamak betul tu lah. Tahu ke hak yang cerita tu? Tuan-tuan bisa tengok gamak Mat Kilau hak betul. Muka dia macam apa? Biji macam saya. Saling tak tumpah pula tu. Tuan-tuan nak tengok muka Mat Kilau hak betul, tengok muka saya. Sebiji. Bila tengok baru ni, waktu saya pergi tengok lah 2 minggu lepas kan, minggu lepas pergi tengok cerita Mat Kilau. Balik-balik bini kita pun melawan kita siang malam. Saya kata hang ni kok mana? Mat Kilau suruh lawan penyanyi, bukan lawan lelaki. Dia semangat terlebih balik duk kira lawan lelaki lah. Kak semangat lah tuan-tuan Mat Kilau masuk berjalan keluar bersilat. Masuk wayang tu masuk berjalan keluar bersilat. Semangat. Tak main dengan tengkolok, tak tengkolok. Biar kita tampak tengkolok, dia ganggu mata kita ada tengok cerita. Tengkolok cerita ni kejam terkedarah popcorn tak habis-habis. Tunduk panggung. Belah kelibuh penampak tengkolok tepi-tepi, tenang aku nak tengok. Ni dia tengkolok kan. Ni yang kata orang kita ni. Kat pergi tengok, ada ke ustaz-ustaz yang duk marah? Apalah masuk tengok wayang. Kita masuk tengok cerita Mat Kilau bukan duk marah nak darah orang. Hak masalah tu tentang tu hampa dah ada kuasa, buatlah panggung wayang patuh syariah. Betul ke tak? Buatlah. Habis viral cerita Mat Kilau ni tuan-tuan, semangat orang Melayu ni berkobar-kobar, semangat orang Islam ni berkobar-kobar. Celah tu mereka buat penghinaan terhadap Islam. Betul-betul mereka nak tengok kita ada telur ke tak orang Islam ni. Lepas sekok tak maaf saya panggil sekok apa ni, puak ni dengan menatang lebih korang lah, minta maaf. Mula dengan Tina ada loneh baju dalam kedai tu. Saya hafal 15 juzuk loneh. Tengah kita duk marah, tempat yang sama jantan pula. Mai pula nombor 3 tu. Hak geng silat bis sapu dalam rumah dia. Hanya duk ingat kata nak mati aku tengah hangat. Tu dia kata tu, minta maaf tuan-tuan, saya quote perkataan dia. Nak sebut pun tak gamak lah tuan-tuan. Dia kata Allah babi, dia kata Nabi Muhammad babi. Tuan-tuan tengok tak video tu? Tengok, tuan-tuan tengok ke tak? Cabak, dia kata aku mati pun tak apa. Geng silat tu baru bagi 4,000 terus minta maaf. Saya tabik lah tuan-tuan dekat geng silat tu, pergi sapu dalam kawasan rumah. Hak tu baru anak jantan berdarah hidung. Saya minta maaf, saya minta maaf. Cara tu ni habis tu yang Kelantan tu pula. Kelantan tu saya tak mau tengok, saya geram. Betul ni yang terbaru ni pula. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan di Indonesia, hak budak pijak Quran tu. Tuan-tuan cuba tengok orang Islam Indonesia pergi ajak lagu mana. Tengok tak video tu? Hak pijak Quran tu. Puak tu pergi sapu lautan lagu mana. Kita ni tak boleh tuan-tuan ni, negara undang-undang. Geng silat tu pun pergi sapu pun duk fikir lagi tentang undang-undang je. Mau tidak ke tuan-tuan? Lah sekali 50,000 ya. RM50,000 ya tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Nak marah dekat hakim. Apa hakim ni? RM50,000. Hakim tu pun nak buat macam mana? Undang-undang terhadap penghina agama tak ada dalam negara.
Tak, saya bukan nak backup hakim. Saya pun bukan kenal hakim tu siapa. Hakim nak jatuhkan hukuman, dia mesti berdasarkan undang-undang yang diperuntukkan. Tak ada. Negara kita ni merdeka 60 berapa tahun dah ni? 60 berapa tahun dah? Daripada Perdana Menteri pertama Tengku Abdul Rahman sampai Perdana Menteri lah ni Ismail Sabri, semua Islam. Negara kita ni negara Islam. Tiba-tiba tak ada satu peruntukan dalam negara kita untuk membackup agama Islam. Tuan-tuan, orang hina Nabi 25,000, orang hina Allah 25,000, hina dua-dua 50,000. Tuan-tuan tengok sensitiviti orang politik kita. Tak mahu saya sebut. Baru ni ada persidangan parlimen, tengah isu duk tengah hangat. Ada tak satu usul tergempak buat nak gubal satu undang-undang dalam parlimen kepada penghina agama Islam? Ada ke tak? Ada ke tak? Dan saya bukan nak cakap politik, dan saya pun dah meluat dah dengan politik ni, tuan-tuan. Tak kesudah dengan politik ni, saya meluat dah. Tapi ni tengah benda duk hangat, orang duk hina agama tak habis. Mana lebih kena diutamakan, isu bak subsidi minyak ke ataupun isu orang hina agama? Persidangan baru ni duk melalak harga minyak. Iyalah harga minyak mahal betul, saya pun terasa, tuan-tuan. Tapi lebih utama orang hina Nabi, orang hina Allah ni. Betul-betul saya duk tunggu mungkin ada satu usul tergempak nak dibangunkan. Mohon mencelah Datuk Speaker, saya daripada sekian-sekian mengusulkan satu usul tergempak yang kita perlu bahaskan dalam parlimen yang mulia, Dewan yang mulia ni, tentang isu penghinaan agama. Tak ada. Orang Kedah kata tak ada biji mata. Bukan nak kata mana-mana parti, setiap ahli parlimen yang beragama Islam tak ada seorang pun yang bersuara. Ini bukan nak cerita parti, tuan-tuan. Sensitiviti agama, hak menjaga agama setiap terletak kepada setiap orang yang melafazkan kalimah la ilaha illallah. Saya betul-betul duk tunggu, tak ada. Tak takut saya tak ikuti sebenarnya. Ada ke tak? Ada ke tak? Tak ada. Tolong bagi kuasa ni kepada pihak keselamatan negara. Hampa gubalkan undang-undang. Selepas ni mana orang yang hina agama Islam, media tindakan yang boleh diambil oleh polis. Polis nak buat apa? Polis nak buat apa, tuan-tuan? Polis nak buat apa? Dia boleh pergi tangkap, boh lah kereta, balik pergi simpan. Boleh bergerak, dia boh menerajang orang sekali lalu kak tu. Itulah. Cuba bagi undang-undang mana-mana polis hamba tangkap orang hina agama, apa bubuh biji peluru kat kepala tu. Polis nak buat apa? Boleh main gari. Polis ambil tindakan terlebih pula, nanti peguam-peguam bela hak yang buat-buat ni pula akan hantam polis. Penghina agama ni, tuan-tuan, di backup dalam dua sudut. Yang pertama daripada sudut kewangan, yang kedua daripada sudut perundangan. Semua backup mereka. Polis nak buat apa ni? Polis telefon saya ni. Dia kata, Ustaz, saya betul-betul ketak tangan dia cakap dengan Ustaz ni. Saya kata, hang tu cakap dengan aku bukan ada kuasa apa. Aku lagi tak ada apa. Hang polis ada juga, aku tak ada apa. Saya nak cakap apa? Tentang media ingat kat meja kuliah ni. Mau ingat terlebih daripada tak pergi mengajar. Ingat terlebih tak boleh mengajar. Saya nak buat apa, tuan-tuan? Ni biar duk telefon saya yang nak bubuh ke Ustaz. Bubuh, aku nak bubuh apa?
Bagi aku jadi menteri undang-undang tengok. Bagi aku jadi timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri tak ada, ni timbalan kosong kan. Kan timbalan kosong kan. Betul tak? Yang duk robot-robot bagi saya timbalan tengok. Bagi tengok tuan-tuan. Tak ada kuasa apa boleh duk main melalak atas kursi kuliah ni. Kena mi goreng sepinggan main melalak balik. Itu yang saya boleh buat. Atau jauh ada kota bangkok. Bilik-bilik betul beliau. Biar tu. Ada apa kita spender pun tak pakai. Apa pun tak ada. Tambah kuasa spender pun tak ada. Tambah kuasa. Kita marhain. Marhain. Tak ada apa. Bukan pemimpin. Bukan wakil rakyat. Bukan orang yang diberikan kuasa. Tak ada apa. Tak ada apa. Tuan-tuan, dalam negara kita ni, yang Islam agama bagi persekutuan ni tuan-tuan, dalam bahasa yang lain, Islam adalah agama bagi negara. Dalam bahasa yang lain, Islam adalah agama bagi negara. Dalam negara Islam ni tuan-tuan, kita ni orang hina Allah 25,000 ya. Orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25,000 ya. Itu je nilai Allah dan Nabi Muhammad dalam negara kita. Sampai bila tuan-tuan? Tuan-tuan bayang kalau satu orang mai kata kat pak tuan-tuan babi, mak tuan-tuan babi, tuan-tuan nak buat apa? Oi pak hang babi. Oi mak hang babi, babi-babi. Tuan-tuan nak buat apa? Minta maaf tuan-tuan, saya rasa sangat-sangat galak lain isu ni. Minta maaf tuan-tuan. Tak tahu lah tuan-tuan rasa galak ke tak? Rasa ke tak? Saya rasa galak lain isu ni tuan-tuan. Kalau satu orang jutawan mepam 1 juta, hampa pi maki bagi cukup-cukup, ambil duit ni bayar denda. Tuan-tuan nak kata apa? Tengah isu ni duk panas dia main pula. Kemarin ke hari ni pula ni. Tak habis ni, ada lagi baru tuan-tuan. Kemarin kali ni saya baca pula. Sepatutnya dalam negara kita ni, siapa yang hina agama gantung sampai mati. Siapa yang hina Islam gantung sampai mati. Ataupun buat live semua tembak depan orang tu. Korang ajak agama hampa pun kami tak nak maki. Setuju tak? Pancung, tembak, gantung sampai mati. Kata pun paling kurang. Kalau tak mau ikut apa, paling kurang halau keluar daripada negara ni. Bayar 50,000 bebas. Hei tuan-tuan, kalau orang hina agama Buddha dekat Thailand, tuan-tuan rasa-rasa lagu mana kawan tu? 50,000 tak lah? Tiap. Kalau di India, orang hina agama Hindu di India, agak-agak tuan-tuan lagu mana? Mampu. Orang di luar pada sana pula, macam contoh di India, satu penceramah kata, tuan-tuan bayang kalau Islam ini dihina di Malaysia, bagaimana? Jemaah tu kata 50,000. Saya tak perlu nak cerita banyak-banyak, tuan-tuan tahu bagaimana orang yang beragama dan negara yang bukan Islam menjaga agama mereka lebih daripada kita. Kita bukan baru merdeka 4 tahun. Tuan-tuan bayang daripada zaman Tengku Abdul Rahman sampai M.A. Sabri, tak ada satu undang-undang tuan-tuan yang nak protect Islam, yang nak jaga Allah, yang nak jaga Rasulullah. Tak ada.
Sampai bila kita nak tengok episod menghina Islam? Bahkan dalam negara kita ni tuan-tuan, umat Islam lebih hormat agama lain daripada penganut agama lain hormat kepada Islam. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Realiti. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala cabutlah dosa ni daripada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bukan ada kuasa apa tuan-tuan, tak ada. Saya ambil juga, saya bercakap juga tuan-tuan, sebab saya tak redha dan saya nak membuktikan, menyatakan bahawa saya tak bersetuju dengan apa yang berlaku ni. Tuan-tuan tengoklah, bulan depan ada lagi, bulan sekali lagi ada lagi. Percaya ke tak? Ada lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah segala dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana ia tidak mau mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajimun, maka keluarlah engkau daripada syurga ataupun langit ini, maka engkau adalah orang yang terkutuk. Suratul Hajr ayat 34. Allah Ta'ala suruh. Jadi sifat takabur menyebabkan iblis terusir daripada tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kerana sifat ni iblis terkeluar daripada syurga tuan-tuan, maknanya pemakai kepada sifat ni sangat-sangat dihina. Iblis diusir daripada syurga, ataupun menurut pendapat sebahagian ulama diusir daripada atas langit. Lihat tafsir Jalalain pada tafsir ayat yang kita sebutkan di atas, kata Tok Syekh kita. Mana dia hujah, mana dia teks yang mengatakan diusir daripada syurga langit? Tok Syekh kita kata tengok tafsir Jalalain. Kalau kata baca-baca, takut kita baca kitab tu nama dia Jalalain, kot kita baca jadi Jalan Lain. Kitab tafsir Jalalain mau silap baca jadi Jalan Lain. Kita ni jenis cerah masa depan ni. Apa tak tahu macam saya apa nak baca apa tuan-tuan ni. Baca hak baris duk ada tu pun tak betul, tambah nak baca hak baris tak ada. Betul tak? Quran ada baris tu membaca tak betul, tambah kita tak ada baris. Fa'tarafau. Hei, mana dia main fa'tarafau? Baca fa'tarafau. Tak mana Pak Long tu. Pak Long fa'tarafu bukan fa'tarafau. Tu tak baca tu. Saya duk baca lah tuan-tuan ni. Orang kata ni jana tak kita tak ada baris nak baca kena hampir baca Quran ada baris tu begitu hang baca betul yang baru main baca kita tak ada baris ni adalah dari kerana takaburnya, maka sangat munasabah pula sifat takabur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk dapat masuk ke dalam syurga. Itu kata dia. Kita baca satu hadis lagi tuan-tuan, 10 minit lagi kita berhenti boleh? Jangan ada buat muka aku nak mati tu, tak cantik tu. Hadis ke-14, hanya beroleh penat dan letih berjaga malam. Nabi nak cerita ni hak jenis orang duk jaga malam buat ibadat, bukan makin duk morah kencing. Hak jenis makin duk jaga malam ni duk buat ibadat ni. Dia ada dua jaga malam ni, morah kencing dengan buat ibadat. Ramai kita ni makin duk tutup morah kencing tu lah kan. Saya nak abang kat Pak Long lah, Pak Long nak ikut-ikut, tak mau ikut-ikut suka Pak Long lah. Kita ni Pak Long, saya punya pegangan lah, ni saya punya pegangan lah Pak Long. Saya punya pegangan, kalau saya jaga tengah malam tu makna Allah tak nak gerak. Rasa nak terkencing ke, terkejut ke, makna Allah tak nak gerak. Makin pergi kencing, ambil yak mayang, ada kepak-kepak mayang 2 rakaat, bukannya panjang. Pak Long, start daripada malam ni. Tambah geng kencing manis tu 3-4 kali mangkit. Masa muda tak pernah mangkit. Masa muda lagu saya ni jarang kencing tengah malam, tak duk kencing orang masa muda ni. Jarang nak kencing tengah malam ni. Pak Long lah gula. Pak tak boleh nak baca, pagi-pagi cek tu tok. Ketung tu tok. Kalau beli tu dekat Kuala Lumpur, mesin tu dia nak ERR. Tinggi tuan.
ERR, error, tak boleh baca. Bukan dekat 12, 13 sampai mesin tak boleh baca. ERR. Kalau beli ikut belah kita pula dia GB, gila babi. Dia tak boleh baca dah, hantar gula tu tinggi. Hak ni saya jumpa orang pindah 3. Kat Kodang tu dia ada satu jalan tu pindah. Saya pergi tu dia hantar bantuan tu jumpa dapat long tu tak pindah 3 tu. Tengok dia tak larat kurus kata awak pelong. Cimaneh. Dia pun. Semang terah hari. Orang tak larat awak dah. Orang Cimaneh ni semang terah. Tu berlambat lepas semang bab nikah 2 tu. Sambung tak dengar hadiah tu terbih getah pun tak menguik dah tuan-tuan. Gula tinggi. Kata nampak serah pelong Cimaneh. Saya kata pagi-pagi kalau duk cek tu apa? 12. Ha tak ada. Dia naik tak boleh baca. Saya kata dia tulis lagu mana? ERR. Kadang-kadang ERR, kadang-kadang GB. Saya dia kan beri GB ulang. Gila babi, dia tak boleh baca lah. Kata tak badangan kecil manis tinggi, sembang tu kan. Tengah malam ni duk mangkit kencing 3-4 kali. Cuba kita tanam dalam kepala. Aku mau mangkit tengah malam kencing. Allah gerak aku mangkit buat ibadat. Boleh belum? Ni kencing. Melena pula. Paling teruk tuan-tuan. Siap botol tepi katil. Mau nak kencing dah rojoh-rojoh macam tak ada apa, dia tak sanggup apa, dah lembek kan. Rojoh masuk tu kan. Lembek cangkir buruk tu. Rojoh lepas. Jangan dia buat terkejut cucu mangkit dia kembang lah. Kembang botol tak boleh keluar. Mana faham, tak faham tu dah. Punya penyegar nak pergi kencing tu. Bukan orang lain yang makan nyok ni tuan-tuan cerita ni. Punya lolak. Hang mangkit lah pi ambil yak kencing, ambil yak mayak, mai lah buah 2 rakaat. Tak boleh. Korang ajak nak mampu tak berapa hari lagi menyegar. Cuba anggap lagu tu. Saya anggap je aku ni kalau aku mangkit, Allah Ta'ala suruh aku mayak lah. Pegang lagu tu lah tuan-tuan. Ni Nabi nak abang, ada orang Nabi nak abang hak jenis duk buat ibadat tengah malam ni, dia tak dapat apa yang dia boleh, penat dengan letih. Hak ni yang tak mau ni. Serupa puasa lah, illa al-ju' wal 'atash. Tak dapat apa dah melainkan lapar dan dahaga. Ada orang dia puasa boleh pahala. Dia puasa Ramadan, dia boleh pahala. Dia puasa sunat, dia boleh pahala. Ada pula satu kelompok manusia lagi, dia puasa daripada puasa yang dia dapat lapar dan dahaga. Tak sedap. Lapak nasi dengan lapak ayak yang tu dia dapat. Serupa lah kawan duk mangkit tengah malam ni. Boleh letih lah. Serupa pergi Mekah. Tawaf, dia ada tawaf sunat. Sa'i, mana ada sa'i sunat? Ada bertutup jalan tu sa'i apa? Saya duduk berjalan, tengok yang ni duduk pakai baju bah. Pak Long pergi mana? Saja tak ada mazhab apa, buat sa'i sunat. Saya kata Pak Long apa? Sa'i sunat. Sa'i sunat mana ada Pak Long? Dia kata ni 4 round lah. Tak tahu saya mengaji tak ada sa'i sunat. Tentang mengaji ada sa'i sunat. Tawaf sunat ada. Dia kata ni 4 round lah. 4 round tak kira. Tu boleh apa tak? Boleh penat dah lah. Tuan baju boh awak. Tak mengaji. Sama lah dengan ni tuan-tuan. Mari kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan mengatakan Abi Hurairah nama dia betul Abdul Rahman. Tapi sebab dia ni suka anak kucing, Nabi bagi dia bapa kepada anak kucing. Ulama bahas, kita boleh nak gelak orang tapi gelaran yang orang suka. Macam kita panggil tu leh kaya. Dia syok ah. Leh mana? Leh kaya. Seronok tak tuan-tuan orang kata gitu? Leh mana? Leh kaya. Oh leh mana? Leh orang kaya baru. Seronok. Man mana? Amuy orang kata tahu man ketua. Syok ni ketua. Ni tuan-tuan pibuh man pelak. Siapa seronok tuan-tuan? Tak boleh. Man mana? Man pelak. Tak boleh. Tak boleh. Nak buat gelaran hak orang suka. Jangan duk gelak orang tak suka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru, atau kama qala rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa banyak orang yang bersembahyang, tetapi yang didapatinya dari sembahyang itu hanyalah letih berjaga malam saja. Nabi kata, berapa ramai di kalangan orang yang bangkit tengah malam, dia buat ibadat tapi tak ada apa, haram tak ada apa, buat balik di akhirat nothing, tak ada apa. Yang ni yang kita takut, Pak. Jangan bangga dengan ibadat. Sebab apa dia? Kita tak tahu daripada ibadat kita yang mana satu yang Allah Ta'ala terima, yang tu kita tak tahu. Jangan sombong dengan ibadat. Saya ustaz, awak, alhamdulillah, mau mati pun rasa-rasa syurga dah. Siapa? Sebab saya nak rajin buat ibadat ustaz. Dalam ibadat yang hang buat, mana satu yang Allah Ta'ala nak terima? Hang boleh apa? Tak tahu. Ni tuan-tuan mai kuliah malam ni, saya mai kuliah malam ni, nak dapat apa? Hang tak tahu. Pahala ke ustaz? Mana tahu, niat lari. Niat lari. Mai kuliah elok apa semua dah. Contoh pihak masjid lupa bayar. Contoh. Saya dah salam ni. Ada. Awal. Cakap tak lepas. Masa ada Covid tu dia tak pergi salam. Tang tu tetap kena salam, saya kata kan. Saya tak ada minta pun tanya Pak Su. Saya duk main saya minta apa tak ada prinsip saya mudah bagi ambil, tak pergi ku tunggu. Senang tuan-tuan, tak ada fikir apa. Tuan-tuan tereteh dengan ustaz main mengajar. Dia pun nak main ikhlas. Kita dalam beramal ikhlas. Cuba tak try, tak bayar tengok. Try tengoklah sekali. Tapi jangan cuba saya orang lain. Jangan ada try saya. Try orang lain. Kat tu pantang larang dia. Try orang lain. Jangan ada try saya. Try tengok. Main mengajar tak tahu nak. Sebab tu yang saya risau tuan-tuan. Saya cukup risau lah duk main ni. Tuan-tuan ingat senang kan nak main? Tuan-tuan keluar rumah kira apa? Saya keluar rumah kira apa? Tuan-tuan sampai rumah kira apa? Saya sampai rumah kira apa? Ha? Pak Su keluar nak main masjid tak kira apa tu? 7. Ha? 7. Saya okey 5. Tuan-tuan, nukut dia. Sebab tu tuan-tuan tak pernah pergi, tuan-tuan tak tahu. Saya mana-mana masjid ada cakap banyak, saya jemput pergi sekali. Ustaz main lewat, tak boleh kau main awal sikit. Jawab tak apa, insyaAllah. Tu ustaz kena ingat nak wal asri. Tak apa. Wal asri tak apa. Han tunggu tak anak tahu. Isnin dengan Rabu celah tu ada Selasa, han tunggu tak kau nak ajak. Saya buat rumah tu buka, saya panggil dia pergi. Hari raya tu saya panggil dia pergi. Dia main, dia kata jauh ustaz no. Patut yang ustaz tu sampai lewat. Jangan ada wal asri ikut dana, saya kata. Mai tengok dulu. Jauh tak jauh jamak qasar boleh tuan-tuan? Jauh tak jauh? Saya nak keluar tak pukul 5. Pukul 5 saya keluar, 7 suku baru sampai. Paling-paling kalau saya suruh driver tekan minyak ambil berdiri pun boleh dapat sejam 45 minit tu, kira laju lah tu. Sejam 45 minit tu kira laju lah. Tuan-tuan bayanglah, lepas rumah saya Arau. Lepas rumah saya Arau, benteng terakhir Ahlussunnah wal Jemaah. Kok dia ni benteng terakhir Ahlussunnah wal Jemaah. Pujuk saya ada atas tu. Mak kilau kan. Mak kilau. Dia akan halang tonggak masuk. Pukul 5 keluar dah. Tuan-tuan keluar ke Rabah Zain, tuan-tuan jauh abang tengok. Tuan-tuan nak bagi alasan tak boleh main mengaji, tak boleh duduk lama. Sagi tuan-tuan balik, pukul Rabah sampai, saya pukul Rabah. Gedebuk-gedebak lah 9 suku. Ni nak mandi dah, 3 minit lagi mandi.
Gedebuk, 9.45 balik. 9.45, 10.45, 11.45, 12 orang sampai rumah. 12 orang sampai rumah. Saya cukup bimbang ni lagu ni tuan-tuan. Hari-hari, bukannya hari ni, hari-hari. Esok lagi awal saya kena keluar. Kuliah maghrib saya di Kopeng. 3.30 kena keluar dah. Ni hari-hari ni. Hari-hari. Tuan-tuan, bukannya tuan-tuan, esok di Kopeng, tak balik rumah, Lena di Ipoh. Hari Selasa pagi pukul 10.30 kuliah duha di Ipoh. Lari balik sampai rumah apa semua mungkin pukul 4, pukul 5. Malam dia elok start. Sampai di rumah pukul 11, 11.30. Pukul 9.30 pagi hari Rabu di Sungai Petani. Malam di belah pulau. Balik hari Khamis Zuhur di Gurun Petronas. Hari Jumaat malam di Pendang. Hari Sabtu malam di Sungai Petani. Hari Ahad malam lepas maghrib di Taiping. Pukul 9 pagi hari Isnin di Taiping. Lepas maghrib Isnin Melaka. Tuan-tuan bayang, Melaka. Hari Selasa Kuala Lumpur. Hari Rabu di Cerah. Hari Khamis tengah hari di Damansara, malam di Damansara. Hari Jumaat malam di Pulau Pangkok. Hari Sabtu malam di Jitra. Tuan-tuan bayang tengok. Tu dia. Ni dia. Tuan-tuan dengar pun tuan-tuan pening, tambah saya hadap. Tuan-tuan meh ikut saya abang sebulan. Saya nak pergi gaji 5,000 meh. Bukan ada apa-apa mengikut. 2 minggu tuan-tuan. Tuan-tuan meh duduk tempat saya, tuan-tuan ceramah. Saya nak pergi tuan-tuan sebulan 20,000 meh. Ambil jadual saya sebulan, tuan-tuan duduk ceramah. Lepas ceramah tuan-tuan nak hadap dengan orang pula. Hak telefon bini lari. Hak telefon baru lepas berkelingan bini. Telefon kita, Ustaz minta maaf lah 12.30 malam. Ya ada apa tu? Minta maaf Ustaz saya ganggu Ustaz. Ya. Saya baru lepas bergaduh dengan bini saya. Dia lepas bergaduh, kita duduk tengah bergaduh ni tuan-tuan ni. Kita duduk tengah perang ni. Buat genjatan senjata Ustaz. Ni biasa jadi. Balik bini dia. Bini saya pun tuan-tuan, dia duduk belajar pengucapan awam masa tu. Saya kata diam Ustaz. Assalamualaikum. Dia duduk hangat tu. Kawan tu baru ni, kita pun nasihat lah. Macam ni lah bang, kita dengan bini kita ni macam tu lah. Biasalah, orang perempuan ni dia bukan cerdik sangat. Bini dia kata. Kita duduk nasihat sambil kita duduk tutuh dia. Duduk kata dia. Orang perempuan rambut yang panjang akai pendek. Dia tak macam kita, rambut pendek akai panjang. Cermat lagi dia tak cermat. Dia tu lepas bergaduh, kita duduk tengah bergaduh. Tapi mai depan ceramah ni, tuan-tuan bisa dengar tak lagu Jamal Abdillah, Seniman Menangis? Ni dia. Ku berdansa bagai nak gila, lagu tu kan. Depan orang menyanyi berdansa. Habis duduk belakang tabir, teriak. Dan ustaz-ustaz main mengajak dia tengok senang. Tu tuan-tuan tak dengar cerita balik tayar pecah tengah jalan. Saya kena Tangkulim high-tech tu. Sorang-sorang balik ceramah tayar pecah. Masa tu forum lepas suruh pakai shoot Melayu. Turun dengan kain plek apa nama dengan kain sampin apa. Duk buka tayar. Masa tu saya ingat lagi tahun 2000 apa belah 2009 2010. Mana nak ada apa. Masa tu telefon punya tekan yang ujung dia ada terselek ingat. Duk kokok tu. Malam tu orang boleh 120. Dia diam. Mai wujud lah satu India tu mai. Dia mai. Brong, saya pakai hari tu pula kebetulan. Syuk Melayu saya warna putih. Lebih putih mana dia mah.
Saya tolonglah ini malaikat ni. Dia kata saya malaikat. Saya pun tak kata apa, hang tolong sudahlah. Mak aku dah abang orang lagi hang tak tolong. Nanya aku, dia kata ni malaikat punya orang ni. Malaikat pun malaikat lah, janji tayar aku boleh selesai. Pujuk lain dia tu seorang bagui. Dia kata saya malaikat. Teruk tuan-tuan, teruk. Yang kita bimbang apa dia? Teruk ni balik-balik depan Allah tak ada apa. Kita duk ingat ni okey dah, balik duk galah ni berguni-guni punya amalan, dengan puasanya, dengan solatnya, dengan Al-Qurannya, dengan dakwahnya. Buat balik sampai depan Allah. Allah Ta'ala kata kat mereka, kelah, yang mana boleh pakai, yang mana tak boleh pakai. Kelah 1, kelah 2, kelah 3, haba'an mansura. Tak ada apa. Ibarat debu yang berterbangan. Yang ni maklum oi, yang kita bimbang. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, lepas kita buat amalan, hadirkan 2 perasaan. Yang pertama al-khauf, kena hadirkan perasaan apa dia? Bimbang, takut. Yang kedua war-raja, mengharap. Takut amalan kita ditolak, harap Allah Ta'ala terima. Aduh, dia kata tu. Keterangan insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Jadilah Pak Long 9.20 dah. Depa bayak dah, mau lajak pun dekat tu lah. Nah, wallahu a'lam. Cukup dekat dulu. Nak cakap ni boleh lagi, tapi masa tidak mengizinkan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ni, apa yang kita mengaji pada malam ni, diberikan kefahaman yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan diberikan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Akhir kalam macam biasalah, lepas solat fardu isya nanti tuan-tuan, dekat pintu-pintu keluar sana ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh bagilah untuk asnaf, untuk anak-anak yatim, untuk orang susah, fakir miskin, dan aktiviti-aktiviti dakwah. Tuan-tuan nak bagi sumbangan, infak, sedekah, zakat, dialu-alukan. Dan dekat kereta saya sana ada produk Top Koko, sekilo 22, setengah kilo RM12, yang secik RM22, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sebelum saya terlupa tuan-tuan, tadi saya sembang dengan sahabat kita ni, baju putih ni, dia ni anggota tentera. Hak lepa Allah Ta'ala uji. Kalau tak silap saya dekat Raya Haji baru ni, malam Raya Haji baru ni, kalau tuan-tuan tengok satu kisah viral, pasukan tentera ni lepas masuk operasi dekat hutan tu, belah Raya Belum tu. Saya nak cerita baru ni, keluar viral. Malam tu lepas 8 orang duduk dalam hutan tu. Dia buat operasi lah tentera tuan-tuan ni. Lepas lena dalam hutan, kita lena dalam bilik. Duk pasang apa kemah apa semua ni. Satu kemah 2 orang. Satu kemah 2 orang, ada 4 kemah 8 orang. Satu kemah tu duduk bawah pokok tu. Tengah malam tuan-tuan, pokok ni jatuh hempak, 2 orang anggota tentera tu meninggal. Ada anak bini dah. Saya tanya tadi anak yang terkorban tu, ada anak umur 5 tahun seorang, anak umur setahun seorang. Tengah hutan tuan-tuan, tengah hutan Royal Belum. Tuan-tuan pergi Kelantan, tuan-tuan tengok hutan tu macam mana. Kita hendak naik kereta tengah malam tu pun cerin tak tengok dah lalu tu. Terkorban, meninggal tuan-tuan, pokok 4. Mereka duduk tu bukan nak ada apa, nak jaga keselamatan kita rakyat ni lah. Pengorbanan pihak tentera ni. Tu tadi kawan kita ni cerita, bila terkorban tu pokok tu 4 nak angkat jenab. 6 orang nak angkat pokok tuan-tuan. Pokok besar pemeluk dah, kan lebih 2 peluk. Nak angkat jenab tuan-tuan. Pokok tu 4. Pecah 4 orang tolong jaga mayat tu. 4 orang lepas jaga mayat. 2 orang lagi keluar pergi cari bantuan. Tengah malam satu pergi apa? Kejadian pergi apa satu? 2:30 pagi tuan-tuan. Malam raya, esok raya. Kita duk ligan lembu, duk syok dengan anak cucu balik kampung. Mereka
Dua orang ni berjalan kaki keluar nak minta bantuan. Daripada tempat kejadian nak sampai keluar tu berapa kilo? 24 kilo tuan-tuan. Jalan dalam hutan. Tuan-tuan bayang tuan-tuan. Tuan-tuan bayang. Tentera ni cerita dia bila dia keluar rumah ni ada operasi ni. Cerita dalam kepala ni dan nak balik jumpa balik anak bini atau benda yang tu ya. Nak aku keluar ni aku boleh balik-balik peluk bini aku, boleh cium balik anak aku kan tak tahu. Operasi dalam tu. Sebab tu saya nak minta malam ni tentang kita doa sama-sama, mudah-mudahan dua orang pasukan penyelamat kita tu yang terkorban tu tentang mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan mati syahid kepada mereka berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah, segala salah silap mereka diampuni oleh Allah. Allah Ta'ala merahmati mereka, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur mereka sebagai lembah daripada lembah api neraka, dan dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala di sana kelak. Bihadhihi niyyah sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada arwah yang terkorban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma atiq riqabana wa riqa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ashiratina min adzabil qabri minan nar birahmatika ya Ghaffar ya Aziz ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.